Assalamualaikum dan salam metal rock semua, pemacam semua. Dah baik ke? Okey, hari ni gua nak kongsikan satu laman web yang gua selalu jadikan rujukan gua lah, kan, dalam menilai kumpulan-kumpulan genre metal. Nama website tu adalah metalarchives.com. Jadi metalarchives.com ni, kalau kita terjemahkan, ada yang silap sebut tu Metal Archive, bukan Archive, Archive. Archive tu arcade. Dalam erti kata lain, kalau kita terjemah ke bahasa Melayu, maksud dia arcademetal.com lah sebenarnya. Itu maksud dia. Jadi di website Metal Archive ni, boleh dikatakan dia macam ensiklopedia metal satu dunia. Daripada mana-mana negara sekalipun, Iceland ke Antartika tak ada lah kan. Seluruh dunia, satu dunia ada diarkibkan di dalam website metalarchive.com ni. Jadi dekat sini kita boleh tengok lah metalarchives.com ni. Ini boleh nampak. Alright, metalarchives.com ni, gua adalah salah seorang admin di website ni sejak daripada tahun 2003 rasanya. Gua dah merupakan member diorang lah kan, menggunakan nama Treasure Sejati. Jadi pada masa tu umur gua baru 18 tahun. Jadi kat situ lu orang dah boleh nampak lah gua punya jati diri gua sejak daripada masa tu, iaitu pada usia 18 tahun di tahun 2003. Gua adalah seorang mat trash lah sebenarnya kan, yang penuh dengan gaya-gaya old school punya lah. Pakai seluar ketat kan, rambut depan pendek potong, panjang semua belakang kan. Itulah gua pada masa itu. Dan itu adalah identiti yang gua kembali semula pada hari ini. Jadi itulah. Okey, jadi apa yang gua nak ceritakan pasal Metal Archive ni bukan apa. Pasal sekarang gua nak mulakan satu slot baru yang dipanggil Sekolah Metal Rock. Jadi slot ni gua akan bincangkan mengenai genre-genre metal lah yang ada. Daripada heavy metal lah, macam mana kita nak bezakan heavy metal dan hard rock. Power metal, apa tu power metal? Apa tu traditional power metal? Apa tu symphonic power metal? Black metal, macam mana nak bezakan melodic black metal? Macam mana nak bezakan atmospheric black metal? Death metal, apa tu old school death metal? Apa tu brutal death metal? Jadi semua tu gua akan masukkan di dalam slot Sekolah Metal Rock, di mana belum ada lagi orang-orang daripada belah-belah kita ni dengan bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni, yang buat apa video sedemikian lah kan. Kalau yang orang putih ni memang ada lah kan, dia orang bincang tentang perbezaan genre. Sebab ramai sebenarnya yang keliru membezakan genre. Jadi sebab itulah gua memperkenalkan website Metal Archive ni kepada lu orang semua lah. Mungkin ada antara lu orang yang tahu tentang website ni, terutama sekali yang mana true metal lah, mesti tahu ni website ni kan. Sebab website ni agak popular di kalangan mat-mat metal. Tapi mungkin kurang popular untuk generasi-generasi atas gua yang pada hari ini usia awal 50-an. Mungkin diorang tak aware tentang website ni. Jadi ni khas untuk lu orang lah. Lu orang dah boleh buka website ni, layari website ni. Okey, kenapa gua kata website ni legit? Pasal website ni dia bukan berdasarkan info satu orang atau dua orang saja. Di dalam website ni ada ramai admin dan ada ramai moderator. Jadi untuk lu menjadi seorang admin dan moderator bukan mudah. Macam gua ni, gua jadi secara tiba-tiba. Pasal kalau kita buka profil gua, Treasure Sejati, jom kita tengok profil gua ni. Okey, kita tengok rank gua sebagai veteran, sebab gua dah daftar di website ni sejak daripada tahun 2003 lagi. Jadi kita boleh tengok macam mana gua boleh jadi admin tu, disebabkan gua submit banyak kumpulan lah, kumpulan-kumpulan metal di dalam website ni. Jadi kalau kita tengok setakat ni, gua dah submit sekitar 69 kumpulan seawal Oktober 9, 2004. Dan kumpulan pertama yang gua submit adalah Rator. Sebab Rator ni adalah otai tempat gua orang Petaling Jaya. Memang gua bangga dengan Rator lah kan. Dan kumpulan kedua yang gua submit adalah Sexo pada Julai 14, 2005. Okey, jadi website Metal Archive ni macam gua kata tadi, kenapa dia legit? Sebab lu nak jadi admin bukan senang. Gua jadi secara tiba-tiba, gua pun tak tahu bila tiba-tiba naikkan gua sebagai admin. Jadi semua orang boleh submit band-band yang dia nak. Walaupun lu user baru, lu baru daftar hari ni, tapi lu ada dapat maklumat tentang satu band ni. Oh, ada satu band ni baru release material kan. Lu pun submit lah. Boleh, lu boleh submit, tak ada masalah. Tapi untuk diterima submission lu tu,
hanya admin dan moderator yang berkuasa lah, yang boleh tentukan submission tu diterima ataupun tidak. Jadi website Metal Archive ni dia sangat tegas. Dia tegas. Dia betul-betul nak betul-betul band tu metal saja. Rock dia tak nak. Dia nak metal. Jadi kalau ada kumpulan-kumpulan yang hard rock sekalipun, macam contoh kita try search Wings, tengok ada tak Wings. Kita buka Wings. Wings ada ni, Malaysia heavy metal. Dekat website ni dia diiktiraf sebagai heavy metal, brother. Padahal album pertama dia bukan heavy metal, rock and roll je kan, belenggu irama. Jadi pada mana-mana yang kata Wings ni bukan heavy metal kan, ni tengok sendiri website Metal Archive ni, website yang sangat tegas ni, tulis heavy metal. Sebab website ni Metal Archive ni, macam gua cakap, dia sangat tegas sebenarnya. Jadi kalau macam contoh lah, lu nak submit band nama ABC lah, contoh band tu kan, band ABC ni sebenarnya music dia tak main heavy metal pun. Music dia hanya rock and roll biasa kan. Macam ni kita nak bezakan heavy metal dengan hard rock ni. Pada gua selalu bezakan pada dia punya sound gitar, dia punya riff dia. Jadi kalau band ni dia punya sound dia tak sampai ke heavy metal, orang tu submit dia ke dalam website Metal Archive, automatik bila admin view je, dia dengar lagu 2-3 lagu semua, lagu tak cukup heavy metal lah, pop dia kick terus band tu daripada diterima masuk di dalam website ni. Itu betapa tegasnya lah website ni kan. Jadi website ni bukan nak kata dia anti hard rock ke apa, dia tak anti, tapi sebab dia betul-betul nak jaga website ni sebagai website untuk arcade, heavy metal dan metal saja, extreme metal lah. Tapi pada gua sebenarnya diorang ni agak bias juga lah. Sebab gua perasan kebanyakan founder Metal Archive ni, dia punya admin moderator yang otak-otak yang lama-lama ni kan, selain daripada gua lah, kebanyakan diorang ni berusia dalam hari ni sekitar lewat 40-an, awal 50-an. Orang putih lah kan, orang putih lah, orang luar. Diorang ni memang bias sedikit lah, anti pada band-band hair metal. Hair metal macam Red, kita try cari Red, tengok Red, tengok ada tak? Tengok tak ada. Search result for Red Black, still Red. Itu je. Kita try tengok Cinderella, tengok ada tak? Cinderella tak ada. Evil Cinderella Leprosy tak ada. Dia tak diterima di dalam ni. Nampak? Kat situ kita boleh nampak dia macam bias sikit. Diorang ni, yelah kita faham kalau mana-mana yang hari ni berusia awal 50-an, bermakna di zaman era 80-an dulu, diorang ni berusia awal 20-an ataupun belasan tahun, lewat belasan tahun lah, dalam umur 19 tahun kan, awal 20-an, 23 tahun paling busuk-busuk pun lah. Diorang ni memang anti hair metal, kalau diorang true metal lah. And kalau diorang ni jenis layan diorang aktif pergi dekat gig di California contohnya kan, Bay Area, layan Dark Angel, Death Angel, Testament apa semua kan, diorang ni memang anti lah band-band daripada Sunset Strip. Kata Cinderella fucking poser, and kata band Red fucking poser. Tahu, sama, mentality sama macam otai-otai Malaysia yang hari ni usia awal 50-an. Otai-otai true metal lah maksud gua kan, macam geng-geng Slapjack ke Sihanas ke, bila kita sebut search je fucking poser, Wings ke fucking poser, sama. Jadi kelompok-kelompok macam ni memang tidak akan mengiktirafkan hair metal sebagai heavy metal. Istilah hair metal tu sendiri pun nanti gua akan jelaskan di dalam sekolah metal rock, macam mana kita nak bezakan hair metal, glam metal, glam rock, apa itu semua, tiga konsep ni, apa beza dia. Gua akan jelaskan nanti, tunggu lu orang stay tune saja di sekolah metal rock ni slot. Okay, jadi kat situ gua nampak bias dia. Dia orang macam, padahal bagi gua lah kan, Music Red, kalau lu dengar album Invasion of Your Privacy contohnya kan, dia berat. Kan, album Out of the Cellar, dia berat tu. Cinderella pun not bad, first album dia berat. Second album, third album tak payah cakap lah, memang dah lebih ke arah sleaze lah kan, blues punya riff lah, itu memang dah lebih ke arah hair metal, hard rock punya sound lah. Tapi first album, kita cerita pasal first album, sound dia berat.
tapi tetap dia orang ni tak nak iktiraf. Mungkin pasal yalah dia orang anti kan. Jadi kat situ kita nampak dia punya diskriminasi dia lah. Tapi pada dia orang pula metalcore boleh diterima. Pada gua tak boleh terima metalcore. Sampai bila-bila gua memang fuck anti metalcore. Minta maaf pada peminat-peminat metalcore ke new metal ke, gua memang tak boleh terima. Minta maaf. Dan ini gua perasan generasi bayi-bayi gua yang hari ni pertengahan 30-an ke lewat 30-an, yang mana kalau dia ni true metal di awal tahun 2000-an memang tak suka punya Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach ni semua. Kalau dulu pasang kat radio, kita cakap Pokimah punya muzik kan, ini muzik poser, pop tutup. Memang kita tak nak dengar. Slipknot ke apa, memang kita tak suka. Jadi sebab tu sampai hari ni kita tak boleh terima. Tapi lain pula untuk generasi-generasi lama ni, dia okey lah pula untuk metalcore. Yang tu gua tak faham. Kita try tengok contohlah satu Bullet for My Valentine. Tengok ada tak Bullet for My Valentine. Okay, No Batches Farm. Alright, tak apa. Apa lagi band-band jenis ni Kill Switch Engage kot. Tengok ada tak Kill Switch Engage. Gua memang tak dengar langsung lagu-lagu jenis-jenis band macam ni. Jadi minta maaf gua memang tak tahu langsung lagu-lagu dia orang. Gua tak tahu album dia orang. Mungkin album pertama, album kedua metalcore, album lepas tu dah jadi extreme metal. Gua tak tahu pasal gua tak dengar. Okey, kita dah jumpa Kill Switch Engage. Boleh nampak dekat website Metalcore sendiri tulis metalcore, nampak? Jadi metalcore diterima di dalam website ni. Itu yang gua tak faham. Sedangkan hair metal tak boleh. Hair metal memang dia pangkah, dia kata pangkah, sorry, hair metal tak boleh masuk. Alamak brother, nampak sangat lu bias lah kan. Jadi kat situ ada jugalah kelemahan website Metalcore ni kan, sebab dia punya founder dia bias. Gua adalah salah seorang admin juga, tapi gua lain. Gua bias terhadap metalcore. Dulu gua ingat lagi, gua siap pernah bergaduh dengan admin lain. Gua cakap kenapa band-band metalcore lu boleh terima, tapi band-band yang hair metal lu tak nak terima. Dia orang tak boleh nak jawab dengan gua Dia kata macam hair metal selama-lamanya tidak akan diterima sebagai metal. Tapi metalcore kita boleh terima pasal muzik dia masih dikira metal. Aku cakap gua tak faham. Sumpah gua tak faham. Okey, kita try tengok Motley Crue. Ada Motley Crue heavy glam metal hard rock. Okey, Motley Crue ni lain tau. Sebab macam gua cakap, glam metal dengan hair metal sebenarnya ada beza dia tau. Lu tunggu slot dia, nanti gua cerita apa perbezaan dia. Tapi yang kau boleh bagi imbasan sedikit, glam metal sound dia memang lebih ke arah heavy metal. Dia berat sebenarnya. Cuma image dia je yang buatkan dia nampak glam. Itu saja. Okey, tak apa, gua tak nak bagi spoiler. Nanti lu tunggulah cerita dia. Okey. Alright, jadi lagi satu, kenapa website ni legit? Sebab satu, macam gua cakap, dia tegas. Dan kedua, sebab hanya pihak-pihak admin sahaja yang boleh edit konten di dalam Metal Archive. Admin dan moderator. Jadi kalau lu bukan admin atau moderator, lu tak boleh ubah. Lu faham tak? Sebab kita tengok kat website ni, dia ada sekarang dah lain sikit lah. Sekarang dah view report history. Okey, untuk mana-mana ni add. Contohnya diskografi. Diskografi ni adalah album atau rilisan lah, EP ke demo tape ke kan. Dia dimasuk dalam diskografi punya kategori. Jadi kalau contohlah kita sebagai user luar yang bukan admin atau moderator, kita nak add, kita boleh add. Kita tekan add kat situ. Jadi bila kita add, kita boleh masukkanlah album dia kan. Tapi website Metal Archive dia tak terima album bootleg tau. Bootleg ni maksudnya bukan official release, bukan diterbitkan secara rasmi oleh syarikat rakaman atau band tu sendiri. Maksudnya bootleg ni adalah fan-made lah, peminat yang buat. Jadi kalau lu masukkan album yang fan-made bootleg, Metal Archive ni admin akan automatic delete terus entry ni. Dia tak bagi masuk. Okey. Jadi satu lagi contoh lah kan. Kita bagi contoh band kegemaran pendengar umum metal Malaysia, iaitu Ekspedisi. Teng teng teng. Okey, kita tengok Ekspedisi. Ekspedisi genre ditulis di sini heavy metal. Okey. Dekat atas ni kita boleh nampak ada butang edit dan report and error. Jadi kat sini kalau kita rasa macam admin salah lah kan, Ekspedisi bukan heavy metal, lu ni kental Ekspedisi, lu memang tak sok gila dengan Ekspedisi, jadi lu buat anggapan Ekspedisi ni trash metal. Okay, jadi lu pun tulis kat situ report and error. Okay, kita try tekan report and error. Kategori apa kita nak report, line up correction, wrong music genre. Okay, wrong music genre.
komen lu nak tulis apa, kata SPDC is not heavy metal, is a thrash metal band. Okay, so lu kena bubuh source tau, evidence, proof, sample, URL. Maksudnya lu kena bagi contoh lagu. Dan lagu sebenarnya bukan setakat satu saja untuk diiktiraf thrash metal. Lu kena bagi at least dah 5 lagu lah contohnya kan. Lepas tu lu send. Nanti bila admin atau moderator yang review lu punya report tu, dan dia akan dengar 5 lagu tu. Kalau lu bagi satu tak cukup, kan? Dia tak akan iktiraf sebagai thrash metal kalau setakat pada satu lagu saja. Yalah, sebab kita boleh tengok kat sini diskografi Ekspedisi ni ada banyak. Dia ada banyak album dan dia ada banyak rilisan. Jadi dalam banyak rilisan dia ni, kalau setakat lagu thrash metal ada satu je, dia tak akan dianggap thrash metal lah. Dia akan anggap ni sebagai heavy metal lah, kan? Tapi kalau lagu thrash metal ada banyak, lebih daripada 5 contohnya dalam setiap album rilisan dia ni. Banyak rilisan ni. Jadi mungkin dia boleh consider heavy metal. Dia akan tulis lah heavy metal / thrash metal, sengkang thrash metal. Maksudnya ada 2 genre. Tapi gua yakin dulu mesti dah ada orang report dah kan, yang jenis-jenis macam tu kata, oh Ekspedisi is a thrash metal band. Lepas tu admin dengar kata, no, this is not thrash metal, this is just heavy metal. Tak boleh kata apa. Admin dah buat keputusan macam tu, lu tak boleh ubah. Sebab lu hanya boleh report, tapi lu tak boleh mengubahkan apa-apa di dalam website ni. Hanya pihak admin dan moderator. Dan admin dan moderator bukan seorang saja yang berkuasa untuk ubah benda ni. Bila dah ada orang report macam tu, contoh lu kata, okay, Ekspedisi ni thrash metal, okay, jadi lu report, seorang admin akan review, dia dengar ke 5 lagu. Lepas tu dia akan bawa pula perbincangan tu ke forum tertutup Metal Archive ni, yang mana gua sendiri tak pernah tengok lah. Gua tak ambil tahu, gua pernah ternampak lintas kali 2, tapi gua je ni tak campur kan, jadi gua tak ambil tahu lah pasal tu kan. Jadi dekat dalam perbincangan tu, dia orang akan bincang kata, any other admin or moderator agree that Ekspedisi is a thrash metal band. Jadi dia orang akan buat perbincangan lalu. Jadi kalau agak-agak dalam admin dan moderator yang lain yang setuju, dia orang dapat kata sepakat majority yang Ekspedisi ni memang thrash metal, jadi barulah genre tu akan diubah ke thrash metal. Tapi kalau admin dan moderator di dalam tu semua sepakat kata, no, this is just a heavy metal, jadi dia akan kekal sebagai heavy metal. Itulah betapa tegas dan ketatnya website Metal Archive ni, yang gua boleh katakan legit. Apa gatai no hidung gua ni gua ni dah sedung sikit pasal lah, sorry jadi tu antara salah satu contoh lah daripada segi muzik. Lepas tu daripada segi lirik juga memainkan peranan. Sebab thrash metal mana boleh ada lirik cinta-cinta, brother. Alamak, thrash metal semua tentang peperangan, tentang depresi, tentang membunuh diri, suicidal thoughts, mental illness. Welcome home sanitarium is mental illness. Mana dia cerita pasal satu hari aku berjumpa Cik Mac mulai jual bunga. Tu cerita jiwang. Apa thrash metal jiwang? Mungkin tu salah satu sebab kenapa admin semua tak setuju kata Ekspedisi ada thrash metal lah. Itu antara salah satu dia lah. Okey, jadi selain daripada tu, website Metal Archive ni juga lengkap lah, tunjuk segala maklumat dia, album dia, rilisan tahun berapa lah, apa semua kan. Di mana benda-benda tu untuk yang kita punya masih ketanggusan lagi lah maklumat kan. Sebab macam orang putih punya rilisan ni semua lengkap tau. Dekat dalam diskografi dia orang tulis tahun berapa rilis tu, biasalah bulan berapa apa semua. Dekat website Metal Archive memang lengkap semua tu kan. Berapa kali press, reissue, dekat rilisan pertama kaset, rilisan kedua CD, tahun berapa, bulan berapa, semua tu tulis lengkap. Kalau lu nak tengok gua punya profile, lagi satu website Metal Archive ni yang bestnya, lu boleh tengok profile artis itu sendiri. Kalau lu cari nama gua apa, ada sebenarnya ni. Okay, kita try cari Jugra. Jugra, ni band gua lah ni. Jadi kat sini lu boleh tengok konsep gua adalah black metal RAC. Sebenarnya konsep gua ni macam-macam, campur aduk, pagan metal ada kan. Dan gua gelarkan muzik gua sebagai Nusantara metal. Tapi of course lah, apa pihak admin takkan setuju pasal Nusantara metal tu bukan genre yang valid di mata diorang lah. Jadi gua malas nak cerita banyak kan. Yang penting gua ada dalam benda ni sudah lah. Okay, jadi kat sini lu boleh tengok, lu tekan kat members.
Ada nama gua situ Daeng Andika. Daeng Andika adalah nama yang gua gunakan di dalam Jubra. Lu boleh tengok juga kat sini See Also. Ni adalah senarai-senarai band yang gua pernah main dan aktif lah. 13 Krit lah, Celurit, Zahara, Firasah, Hikayat, Marwah, Anarni, Banshee, Nick Cleaver. Ni semua adalah band-band gua lah. Jadi kat situ lu dah boleh nampak berapa banyak band seorang artis tu aktif dan pernah bergiat. Jadi kita tekan kat nama gua tu Daeng Andika. Kat situ adalah maklumat nama gua lahir tahun berapa semua ni. Ni admin yang boleh masukkan info ataupun user-user biasa. Jikalau dia orang mempunyai info tersebut, dia orang nak masukkan pun boleh. Itu adalah salah satu daripada dia lah. So biografi kat situ, also had a folk ambient project called Alam Nusantara. Tu info tambahan lah. Yang gua ni ada projek lain. Now this project merge with Jubra. Okay, alright. Ni kadang-kadang ada orang up ni, update gua pun tak tahu kan. Gua layan je lah. Siapa yang add tu? Menau. Nampak? Yang add gua punya profile ni pun bukan gua sendiri. Menau. Gua pun tak tahu siapa dia ni. Modified by Gustavo Capricornus. Mungkin dia ada info terbaru tentang diri gua. Bawah alam. Last dia modified tentang diri gua adalah 18/8/2022. Wow, agak baru. Kita boleh tengok view update history. Apa benda yang terakhir dia update pasal gua tu. Wow, lain macam ni. Album lineup modified for. Oh, dia modified balik gua punya senarai-senarai band yang gua pernah ni lah aktif. Oh, ada orang salah masukkan gua punya ni lah, nama band yang gua pernah aktif. Sebab tu dia pergi edit balik. Okay, alright, tak apa. Tu gua tak kisahlah. Tak penting sangat. Yang penting gua ada profile gua dalam ni lah kan. Jadi kalau dua orang nak mengenali band-band gua yang lain, dua orang boleh buka website Metal Archive ni, boleh tengok gua punya senarai-senarai band yang gua pernah sertai. Itulah dia. Jadi ni antara yang menarik lah tentang website Metal Archive ni. Memang lengkap, gua boleh cakap sama lu, lengkap. Cuma itulah, macam gua cakap, sayang hair metal tak ada dalam ni. Hard rock, rock and roll tak ada dalam ni. Gua boleh terima lah, pasal nama website pun Metal Archive, bukannya Rock Archive kan. So tak apalah, yang penting heavy metal ada kan. Sebab kebanyakan band-band hard rock pun sebenarnya yang dikategorikan sebagai hard rock, ada yang main heavy metal sebenarnya. Jadi dekat dalam ni pun diterima juga kan. Jadi kalau kes-kes macam Motley Crue tadi, dia bubuh heavy metal, sengkang glam metal, sengkang hard rock. Jadi kalau dia adalah hard rock semata-mata, Metal Archive takkan terima dia. Tapi sebab dia ada heavy metal dan glam metal, jadi dia boleh masuk dalam kategori website ni. Itulah dia. Sekejap, gua nak tunjuk satu lagi. Ni ya. Okey, Singhasari. Ni band pertama gua yang sukses lah. Okey, Singhasari. Satu lagi kelebihan website Metal Archive ni, sebab user ataupun siapa-siapa je lah boleh masukkan review berkenaan album ataupun rilisan tu. Jadi kat sini kita boleh tengok EP yang gua lahirkan pada tahun 2010, Kebangkitan Nusantara. Ada orang review, satu review 93% orang tu bagi kat gua ni EP. Wow, mantap. Jadi review dia adalah Hang Satanas, somewhat rush yet exhilarating, 93%. 93% brother dia bagi kat gua punya EP. Wah, gua pun teruja lah. Jadi kat sini dia boleh tulis lah maklumat semua kan, tentang apa latar belakang EP ni, kenapa dia bagi 93% memakah pada gua punya EP kan. Jadi itu antaranya website Metal Archive ni lengkap. Okay, dia ada profil artis, dia ada band daripada macam-macam genre metal kan. Lepas tu dia boleh review, lu boleh tengok album-album, diskografi, EP ke demo tape ke, release tahun berapa kali release, berapa kali di issue, berapa kali di press, apa semua lengkap di dalam website Metal Archive ni. Lu nak cari band-band yang rare pun semua ada. Dulu asalnya ada beberapa band-band rock kapak dimasukkan dalam ni. Yang gua ingat macam Ababil ada dimasukkan dalam ni, Raja Wali ada dimasukkan dalam ni. Tapi admin telah tendang keluar sebab mengandungi banyak lagu-lagu jiwang. Kan dia ada satu album je. Jadi gua pun pernah agak bergaduh dengan admin lain dalam ni. Gua kata, kau ni pekak ke kata kan, kau dengar betul-betul muzik Raja Wali ni, this is heavy power metal. Lepas tu dia kata, oh, because the album contains more ballad song than metal song, so we can't consider this as a metal album. Macam itulah dia kurang. Sekejap, kita try cari Raja Wali. Gua main cakap pun, tak tahu ada lagi.
Tapi Ababil memang gua pasti memang dah tak ada. Raja Wali no matches found. Padahal album ni memang heavy power metal ni, tapi pasal lagu slow dia banyak. Jadi admin Metal Archive ni orang putih dia tak faham konsep apa kenapa band-band rock kapak kita banyak lagu-lagu jiwang. Dulu ya gua ada cerita sebelum ni kan. Mirko daripada band Moonblood pernah tanya kat gua, kenapa dalam album heavy metal Malaysia, dia sebut heavy metal Malaysia, mesti ada lagu-lagu ballad yang banyak. Dia tanya kat gua, dia orang tak boleh digest dia pelik. Kenapalah lagu-lagu jiwang kita banyak sangat padahal kita pendengar metal ni, kita nak dengar lagu-lagu fast, lagu-lagu berat je. Kenapa dengar banyak lagu jiwang ni? Satu dua cukup lah kan. Betul lah. Lu dengar lah band-band heavy metal orang putih sekaligus, Steel Heart ke contohnya. Gua bagi contoh Steel Heart, Europe ke apa, lu beli album dia, satu kaset, dalam kaset ada 10 lagu. Lagu jiwang 2 je. Kita punya sampai 4, kadang-kadang sampai 6. Lagu fast ada 4 je. Alamak jadi sebab tu lah dia kena reject Gua pernah gaduh dulu dengan admin lain, kata sebab lagu jiwang terlalu banyak. Macam ni kita nak kata dia metal? Sebab dia satu album je. Berbeza dengan Wing Expedition Bukan nak kata Wing Expedition tu lebih metal berbanding Raja Wali, sama je sebenarnya kan. Tapi pasal Wing Expedition banyak album, jadi dalam pengkelasan tu dia boleh tengok lagu fast banyak ni, lagu jiwang lebih kurang banyak ni, setara lah kan. Sebab banyak album. Kalau macam apa Ababil contoh, Raja Wali contoh, satu album je 10 lagu, 6 lagu fast, 4 lagu slow. Jadi macam ni kita boleh nampak jurang dia, pasal dia banyak, hanya ada satu album. Jadi tu punca dia kenapa dia kena buang lah daripada website Metal Archive kan. Tu salah satu dia, sebab dia lah. Okey lah, jadi gua dah banyak bebel apa semua. Gua nak perkenalkan pada lu orang semua website Metal Archive. Lu orang boleh rujuk lepas ni, sebab gua nak buat sekolah metal rock ni slot. Jadi gua bagi tahu siang-siang, gua jadikan website Metal Archive ni sebagai rujukan gua, dan lu orang sendiri pun boleh rujuk andai kata kalau gua ada buat kesilapan, sebab gua pun bukannya power sangat kan. Boleh lah Okey brother-brother semua, semoga kita jumpa lagi dalam slot sekolah metal rock dan seterusnya.